Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim, amma ba'd. Muslimin sedang jemaah dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Kita sambung kembali pengajian kita membicarakan tentang fiqh solat jamaah. Ataupun kita namakan sebagai pedoman imam dan makmum. Kita telah pun sampai ke halaman 165. Mungkin anak-anak pada minggu lepas tak ada dan kita pun telah terhenti lama. Maka eloklah oleh kerana anak-anak gunakan kitab, Ustaz ulangkan sepintas lalu tentang topik yang sedang kita berada sekarang, iaitulah tentang syarat sah Jumaat. Syarat sah Jumaat itu dia bermula daripada muka surat 153, tapi dah baca dah. Cumanya minggu lepas anak-anak tak ada. Ustaz ulang sepintas lalu supaya tak ketinggalan lah. Baik, untuk sahnya salat Jumaat itu ada 5 syarat. Yang pertamanya, dia dilakukan di tempat yang ada pemukiman. Maksud permukiman itu ada orang tinggal di situ dan ada rumah-rumah kediaman yang tetap. Ada rumah-rumah kediaman yang tetap. Maknanya bangunan yang dibuat yang orang tinggal tetap di situ. Sebab ada bangunan yang dibuat, ada binaan yang dibuat tetapi dia boleh alih. Contohnya macam kemah. Kan kemah ni kalau kita baca, lepas itu kita boleh buka, pasang pergi kat tempat lain pula. Kalau tempat yang kediaman mereka di situ hanya dalam kemah-kemah yang boleh mudah alih, itu tak dipanggil sebagai kawasan permukiman yang tetap. Jadi nak buat Jumaat tu syarat sah yang pertamanya mesti tempat tu ada orang duduk. Orang duduk pula duduk situ, duduk yang ada rumah-rumah yang tetap di kawasan kampung itu. Tapi syarat nak buat Jumaat tu bukan buat dalam bangunan. Kena ingat. Syaratnya di tempat tu ada bangunan kediaman, tapi bukan syarat buat Jumaat tu dalam bangunan. Oleh kerana itu Jumaat kalau dibuat dalam masjid pun boleh, luar masjid pun boleh. Padang pun boleh. Dalam balai raya pun boleh. Dalam rumah kedai pun boleh sembahyang Jumaat. Dengan syarat kawasan itu ada rumah kediaman. Kalau buat di padang bola pun, padang bola itu pun masih lagi terpayung dalam kawasan kediaman yang ada rumah-rumah di sekeliling dia. Tapi kalau padang bola tu terpisah, duduk jauh dah, terkeluar dari kampung dah, tak ada rumah kediaman apa pun, itu tak boleh sebab dia tak namakan sebagai kawasan kediaman. Macam di sini ada taman permainan kan, ada padang permainan kan, buat sembahyang Jumaat kat situ. Masih dalam kawasan kediaman tak? Dalam kawasan kediaman sebab dikelilingi oleh rumah-rumah yang dibina. Itu maksud dia. Walaupun di padang, tapi padang itu masih dalam kawasan didiami orang, ada bangunan-bangunan kediaman di sekelilingnya. Itu boleh. Kemudian syarat yang seterusnya iaitulah berjemaah. Mestilah berjemaah. Solat Jumaat tak sah kalau seorang-seorang diri. Itu sedia maklumlah. Dan syarat yang ketiganya, bilangan dia mesti 40 orang daripada kalangan orang yang mustautin. Ni ulang baliklah sebab anak-anak cuti kan. Mustautin. Apa maksud mustautin? Mustautin orang yang nak duduk di satu tempat, dia duduk di satu tempat dan dia bercadang nak duduk di situ sampai mati. Itu senang mustautin. Walaupun dia tak ada rumah sendiri. Dia tak ada rumah sendiri, dia duduk, dia menyewa aja. Tetapi di situlah tempat dia, dia tak ada cadang nak pergi di tempat lain dah, situ sampai mati dah itu. Maka dia namanya orang mustautin. Mustautin ni istautana, mengambil tempat itu sebagai watan, mengambil tempat itu sebagai tanah air dia.
Jadi orang mustautin ni lah yang nak kira 40 orang tu. 40 orang. Untuk sahnya Jumaat di satu tempat tu mesti ada 40 orang yang mustautin. Satu lagi orang bermukim. Orang bermukim maknanya orang yang duduk di satu tempat 4 hari dan lebih, kemudian dia masih lagi ada cadangan untuk berpindah ke tempat lain. Contohnya yang duduk di kawasan perumahan ini, mungkin yang duduk di sini mungkin ada yang mustautin, mungkin ada yang bermukim, bergantung kepada niat dan cadangan dia. Kalau dia duduk cadang nanti dia nak balik kampung, pencen nak balik kampung, nak duduk di kampung, maka dia masih lagi bermukim walaupun rumah dia sendiri di sini, sebab dia tak cadang nak duduk terus sampai mati di sini. Jadi itu namanya orang bermukim. Orang bermukim ni wajib solat Jumaat, tetap wajib solat Jumaat, dan cumanya dia tak dikira dalam 40 orang untuk sahnya Jumaat di satu tempat itu, tak masuk dalam 40 orang. Tapi tang dia tu sendiri wajib dia tunaikan solat Jumaat. Itu orang bermukim. Orang bermukim ni sama ada dia jadi imam ke, dia jadi makmum ke, tak kisah. Tetapi yang pentingnya dalam ramai-ramai di Jumaat tu mesti ada 40 orang yang mustautin. Tu. Jadi syarat pertamanya bermukim, yang keduanya berjemaah, duduk di kawasan yang ada kediaman, yang keduanya dia lakukan secara berjemaah, kemudian dia lakukan secara 40 orang, kemudian syarat yang seterusnya kita bincang minggu lepas dalam waktu zuhur. Ni kena ulang balik sebab anak-anak tak ikut, sebab anak-anak yang pakai kitab minggu lepas bapak-bapak aja kan. So dilakukan dalam waktu zuhur itu mestilah sembahyang Jumaat itu komplit daripada takbir sampai salam mesti dalam waktunya. Kalaulah dapat satu rakaat saja dalam waktu, satu rakaat lagi di luar waktu, tak jadi Jumaat, kena jadikan dia zuhur juga. Jadi masalah ni kadang-kadang kita terkeliru dengan satu masalah yang pernah kita belajar. Kita pernah belajar nak dapat Jumaat mesti sekurang-kurangnya dapat satu rakaat. Ingat lagi tak? Ingat lagi? Sekurang-kurangnya dapat satu rakaat barulah dapat Jumaat itu. Kalau tak dapat satu rakaat, tak dapat Jumaat. Kalau kita datang dah hujung-hujung dah, imam dah duduk rakaat kedua dah, imam dah rokok dah berrakaat kedua, maka kita tak dapat Jumaat itu. Pasal apa? Pasal kita tak dapat sempat satu rakaat pun bersama dengan imam. Tapi kita kena sembahyang Jumaat tak? Kita kena sembahyang Jumaat juga. Tapi bila kita bangun nanti imam bagi salam, kita kena bangun jadikan dia sebagai zuhur. Sebab syarat nak dapat Jumaat dia kena dapat sekurang-kurangnya satu Jumaat, satu rakaat berjemaah bersama imam sekurang-kurangnya. Tapi kalau kita dapat satu rakaat, kita datang pada rakaat kedua, imam belum rokok lagi. Padahal dah rakaat kedua dah, imam belum rokok lagi. Ataupun imam dah rokok, tapi kita sempat rokok bersama imam. Berarti kita dapat tak rakaat tu? Dapat. So bila kita dapat rakaat tu berarti dapat satu rakaat. Kemudian bila imam bagi salam, kita bangun tambah satu rakaat saja, sebab kita dah cukup dah syarat untuk dapat Jumaat, sekurang-kurangnya dapat satu rakaat bersama imam. Maka tambah satu rakaat saja. Jadi sembahyang tu dapat sembahyang Jumaat lah bagi kita. Berbeza dengan keadaannya, tapi itu kes kalau waktu masih ada. Waktu Jumaat tak habis lagi. Itu. Tapi kalau waktu Jumaat tu dah hujung-hujung, kita dapat satu rakaat ke, ataupun sempat dua rakaat sekali pun, sempat rokok dua kali lah, tapi belum bagi salam waktu dah habis, maka tetap tak dapat Jumaat. Sebab syarat dia mesti ke semua solat Jumaat itu daripada takbir sampai salam semuanya dalam waktu, maka tak dapat Jumaat. Kita kena tambahkan lagi dua, jadikan dia sebagai zuhur. Itu yang kita bincang minggu lepas, yang anak-anak tak hadir tu. Kita tengah sembahyang Jumaat hujung waktu. Macam mana tergambar hujung waktu? Mungkin kita kata tak tergambar hujung waktu. Biasanya orang datang sembahyang Jumaat, orang datang awal-awal lah kan. Mana pula orang datang Jumaat pukul 4 petang kan. Benda ini boleh tergambar mungkin di negara-negara yang ada kekacauan, ada perang, ada musibah, bencana alam sebagai contoh kan.
nak buat Jumaat, tiba-tiba keadaan cuaca ada ribut sebagai contohnya yang menyebabkan orang tak boleh kumpul. Tenangnya dah, lagi setengah jam lagi nak waktu asar, dapatlah orang berkumpul keluar, maka masih ada lagi waktu untuk buat Jumaat. Maka bila waktu itu kita tengok cukup tak masa itu untuk buat Jumaat. Kalau kita yakin campur dengan khutbah, campur dengan Jumaat tak cukup, daripada awal lagi kita kena buat zuhur dah waktu tu. Kalau kita yakin tak cukup waktu. Faham? Jadi maknanya nak buat Jumaat ni mesti kita kena yakin masa itu cukup untuk komplit daripada khutbah sampailah 2 rakaat Jumaat tu cukup semuanya dalam waktu. Kalau daripada awal memang kita yakin tak cukup, kita kena buat zuhur daripada awal. Buat zuhur daripada awal. Tak macam kes tadi ni, kes 1 rakaat ni dia niat kena Jumaat tapi sembahyang zuhur, sebab itu waktu luas. Waktu luas. Dan dia juga dalam kes ini bila dah hujung waktu, bila dia tahu kata waktu dah tak cukup dah, contohnya lagi 5 minit lagi. Sekali lagi 5 minit lagi nak asar. Sebat tak nak buat sembahyang Jumaat? Nak khutbah lagi? Mana cukup? Kan? Atau lagi 10 minit pun cukup lah, lagi 10 minit. Nak khutbah lagi? Nak sembahyang tu kan? Mana cukup masa? So daripada awal tu, maka dia kena terus sembahyang zuhur, terus sembahyang zuhur. Kan? Mengapa dia tak tunggu tak tunggu bagi habis dulu waktu Jumaat tu? Tak boleh tunggu, sebab kalau dia tunggu berarti dia mengeluarkan waktu zuhur. Dah lah Jumaat tak sempat, dia keluarkan waktu zuhur pula, jadi qada pula. Kan? Jadi waktu itu dia terus kena sembahyang zuhur. Mengapa dia tak boleh sembahyang Jumaat? Sebab kalau dia sembahyang Jumaat pun tak dapat. Sebab syarat Jumaat mesti semuanya habis dalam waktunya, daripada khutbah sampailah 2 rakaat habis dalam waktu. Itu kita bincang pada minggu lepas tu. Kita dah baca lah. Ustaz ulang balik lah sebab anak-anak cuti lagi minggu lepas. Kan? Baik. Jadi yang syarat seterusnya, syarat terakhir, syarat sah Jumaat yang seterusnya, kelima, ini yang kita bacakan pada malam ni, insya-Allah. Baik. Syarat seterusnya iaitulah kelima, 165 tu, tidak berbilang Jumaat pada satu tempat. Tidak berbilang Jumaat pada satu tempat. Syarat ini pada zaman sekarang ini, dalam konteks kita di Malaysia ini, susahlah untuk didapati orang melanggarnya. Mengapa? Sebab kita nak buat Jumaat mesti dapat keizinan daripada pemerintah. Syarat ini dibincangkan dalam konteks yang umum sebab dalam mazhab Asy-Syafi'i, nak buat sembahyang Jumaat dia tak syarat dapat keizinan pemerintah. Tetapi pemerintah berhak kalau dia rasakan perkara itu perlu, keperluan, supaya tidak jadi cacah merebak ataupun tidak jadi susah pentadbiran agama ni, maka kalau pemerintah tetapkan mesti dapat keizinan, kita kena taat pemerintah lah. Kita kena taat pemerintah. Tapi pada asalnya dalam kes mazhab Syafi'i tidak menjadi syarat untuk mendapat keizinan pemerintah untuk buat Jumaat. Katakanlah dalam keadaan tu pemerintah pun tak halang pun, masing-masing ikut hampa lah nak buat Jumaat, maka kalau begitu penduduk tempat tu masing-masing ikut kepala masing-masing kan. Taman ni buat Jumaat, yang sebelah pun dia buat Jumaat juga kan. Padahal jarak tak sampai 1 kilometer pun, 1,5 kilometer pun tak sampai, masing-masing pergi nak buat Jumaat. Kalaulah dia di satu tempat yang mudah mereka untuk berkumpul di satu tempat saja, tidak ada kesukaran apa-apa, maka dia tidak boleh berbilang-bilang Jumaat di tempat itu. Ini yang kita nak baca. Syarat sah Jumaat seterusnya ialah hendaklah tidak didahului atau berserentak dengan takbiratul ihram Jumaat yang lain yang didirikan di tempat yang sama, walaupun tempat itu luas dan terdapat banyak masjid di situ. Ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khalifah selepasnya hanya melakukan satu Jumaat sahaja di satu tempat. Di Madinah tu Rasulullah membuat Jumaat di Masjid Nabi itulah, dalam kawasan Madinah. Baik. Dia kata walaupun di situ ada banyak masjid, mungkin anak-anak confused. Dah ada banyak masjid, pasal apa kena buat satu Jumaat aja? Ini yang sebab uruf tempat kita boleh faham, sebut je masjid Jumaat kan. Di tempat kita faham gitu. Tapi dalam konteks hukum fiqh, setiap masjid itu, sesebuah masjid itu belum tentu dia dibuat Jumaat, tapi dihukum dia masjid. Dalam kitab fiqh sebab itu dia ada nama masjid jami'. Tapi di tempat kita ni kadang-kadang orang bubuh yang nama masjid jami'. Asalnya dalam perbincangan untuk fiqh itu masjid jami' itu masjid yang buat Jumaat. Dinama tambahkan masjid jami'.
Tetapi di tempat kita dah, oleh kerana tak kadang-kadang dinamakan masjid jami' kan. Masjid lain tak nama masjid jami' pun. Masjid lain buat Jumaat, masjid jami' buat Jumaat. Tapi dalam perbahasan fiqh dulu, bila disebutkan masjid jami' itu masjid yang buat Jumaat. Kan? Maknanya ada masjid yang tak buat Jumaat. Ada masjid yang tak buat Jumaat. Tetapi di tempat kita ini, di Malaysia ini, bahkan di Nusantara ini, bila sebut masjid, semua orang buat Jumaat. Jadi kita dah terbiasa begitu kan. Jadi oleh kerana itulah bila dalam kitab kita ni sebut walaupun di tempat itu ada banyak masjid, tapi kalau satu tempat, maka yang nak sah Jumaat itu yang pertama buat, yang awal sekali buat kan. Jadi jangan kita terkeliru, macam mana banyak masjid tapi boleh buat satu masjid je. Sebab masjid ni hukum dia berada, masjid ini adalah tempat untuk orang solat 5 waktu. Itu masjid, bukan tempat untuk orang sembahyang Jumaat. Masjid ni adalah tempat untuk sembahyang berjamaah 5 waktu dan untuk beriktikaf. Ciri-ciri masjid khusus tu dia boleh iktikaf dan dia mestilah diwakafkan. Dia mesti diwakafkan. Tapak situ dia diwakafkan untuk masjid. Kalau dia tidak wakafkan untuk masjid, maka dia tak jadi masjid. Dia tak masjid. Dan syarat wakaf dalam mazhab Syafi'i kita mesti dengan lafaz. Kononnya dia orang tuan itu dia melepaskan haknya dengan menyebutkan dia wakafkan tempat ini sebagai masjid, ataupun boleh juga dengan secara bertulis, ada dokumen yang bertulis menyebutkan bahawasanya tempat ini dia wakafkan sebagai masjid. Ini mesti sebut perkataan masjid, ataupun menyebutkan perkataan yang hanya difahami sebagai masjid walaupun tak ada perkataan masjid. Contohnya dia mewakafkan tempat ini untuk dijadikan tempat boleh iktikaf. Walaupun dia tak sebut masjid, maka hukum dia masjid. Sebab apa? Sebab hanya boleh beriktikaf di masjid sahaja. Selain daripada masjid tak boleh beriktikaf. Jadi kalau dia kata saya wakafkan tempat ini, tanah dia ni dan bangunan dia ni dia wakafkan untuk membolehkan orang iktikaf, maka walaupun dia tak sebut masjid, jadilah masjid. So bila jadi masjid, dia berarti dia melepaskan pegangan dia tak boleh nak tuntut lagi, tak jadi hak dia dah, dia jadi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masjid. Jadi kalau kata orang dia wakafkan rumah dia untuk buat masjid, dia wakafkan rumah dia untuk dijadikan masjid, jadilah masjid walaupun rumah kan. Jadi hukum dia boleh iktikaf di situ, boleh iktikaf itu. Tapi masalah nak buat Jumaat, tak buat Jumaat itu lain cerita. Sebab syarat buat Jumaat bukan di masjid. Cumanya kita dah faham asalkan masjid di tempat kita, masjid tu automatik buat Jumaat. Baik. Jadi dalam kitab kita ini menyebutkan walaupun di tempat itu luas dan terdapat banyak masjid di situ, tapi kalau mereka itu mudah berkumpul di satu tempat saja, tidak ada keuzuran untuk berkumpul di satu tempat, maka yang sah hanyalah Jumaat yang pertama sekali dibuat, yang terawal dibuat di situ. Baik. Kemudian seterusnya, dibolehkan berbilang Jumaat. Tapi kalau ada keuzuran dibolehkan berbilang Jumaat jika terjadi kesukaran berkumpul. Jadi hak ni biasanya pemerintah lah yang campur tangan hal ni. Kalau pemerintah dah menetapkan bahawasanya di satu tempat tu ada 2 masjid dan boleh buat sembahyang Jumaat, maka kita akurlah, sebab atas kemaslahatan yang pemerintah dah kaji, kesukaran-kesukaran berkumpul tu dah diambil kira, maka pada ketika itu barulah dibenarkan untuk 2 Jumaat di satu tempat kalau sukar untuk berkumpul. Apabila suatu tempat itu luas dan menyebabkan kesukaran penduduk di situ untuk berkumpul di tempat yang satu secara yakin pada adatnya, sama ada berkumpul di masjid atau bukan masjid. Tu tengok tu, sama ada berkumpul di masjid atau bukan masjid. Ayat itu nak menunjukkan tanda nak buat Jumaat tu tak semestinya di masjid, Maka pada ketika itu solat Jumaat harus dilakukan berbilang tempat mengikut keperluan. Jadi sukar nak berkumpul di satu bangunan tertentu saja itu berbalik kepada adat lah. Biasanya kalau kita dah adu pada pemerintah dah buat kajian buat semua, pihak berkuasa agama dah buat kajian, memang sukar untuk berkumpul ni, maka perlukan kepada 2 masjid, kita terimalah kan. Kalau pemerintah hukmul hakim yarfa'ul khilaf, hukum oleh pemerintah itu dia meleraikan perbezaan khilaf di kalangan masyarakat itu. Baik. Imam Syafi'i pernah sampai ke Baghdad dan mendapati penduduk di situ mendirikan 2 Jumaat dan beliau tidak membantahnya.
Kebanyakan ulama mengandaikan keharusan ini kerana sebab kesukaran untuk berkumpul di satu tempat. Jadi Imam Syafi'i dia pernah pergi ke Baghdad, kota Baghdad, lalu didapati dalam kota Baghdad itu ialah mungkin Baghdad sekarang, dulu tak macam Baghdad sekarang. KL sekarang tak macam KL dulu kan. KL sekarang dah jadi satu negeri dah besar kan. So dalam KL tu untuk banyak mana KL yang asalnya pusat bandaraya kat Pudu tu kan, asalnya kan. Tapi KL sekarang ni dah jadi satu wilayah kan, wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan tu itu dah jadi besar, dah jadi tak macam dulu. Begitulah bila Imam Syafi'i sampai ke Baghdad. Baghdad satu ketika dahulu macam Madinah, orang sembahyang Jumaat pada zahirnya kota Baghdad itu satu tempat je lah. Tetapi Imam Syafi'i sampai tengok banyak tempat orang sembahyang Jumaat di Baghdad. Maknanya kota Baghdad itu besar lah. Kota Baghdad itu besar. Jadi berarti ada kesukaran untuk berkumpul satu tempat. Dan Imam Syafi'i dia ikut saja walaupun dia mujtahid. Walaupun dia mujtahid. Mujtahid ini dia haram mengikut mujtahid yang lain. Itu kalau mujtahid kan. Jadi haram ikut mujtahid yang lain. Berarti bila dia bersetuju, maka itu persetujuan atas dasar kapasiti ilmu dia sendiri. Atas kapasiti ilmu dia sendiri, bukan kerana dia mengikut ijtihad fuqaha yang lain. Baik. Kemudian seterusnya, 2 Jumaat di satu tempat tanpa keuzuran. Kalau di satu tempat itu tak ada uzur apa, boleh berkumpul satu tempat, tiba-tiba buat 2 Jumaat. Jika tidak kedapatan kesukaran ini lalu didirikan 2 Jumaat pada satu tempat, maka Jumaat yang sah ialah yang terlebih dahulu dilakukan. Yang terlebih dahulu dilakukan. Sementara yang terkemudian adalah batal. Kedahuluan yang diambil kira dalam hal ini ialah kedahuluan melakukan takbiratul ihram sehingga sempurna oleh imam sehingga selesai menyebut huruf ra, Allahu Akbar tu. Walaupun imam pada Jumaat satu lagi mendahuluinya pada menyebutkan huruf hamzah pada lafaz Allahu Akbar. Jadi kalau tempat itu tempat yang kecil, mereka buat kan, katakanlah dalam satu taman ini ada 2 tempat buat Jumaat. Ada 2 tempat buat Jumaat kan. Jadi Jumaat mana yang nak sah? Jumaat yang terlebih dahulu menyelesaikan takbiratul ihramnya, Allahu Akbar, habis. Jumaat yang satu lagi dia baru Allahu. Jumaat yang satu lagi dah bar dah. Jadi yang bar tu dah dapat bar tu, itulah yang sah. Walaupun yang sebut A tu orang lain dulu kan. Sebab yang sebut Allah dia panjang sangat mat dia, kau tu cuma Allahu Akbar. Dah habis dah Akbar, maka yang habis cepat Allahu Akbar itulah yang dikira Jumaat yang sah. Maka yang satu lagi tidak sah kerana mereka boleh berkumpul satu tempat tapi mereka buat 2 Jumaat tanpa keuzuran. Baik. Itu. Kemudian seterusnya, kesangsian tentang manakah antara 2 Jumaat yang bermula dulu. Itu kalau kita dapat tahu. Tapi kalau kita tak yakin, Jumaat lorong sana dengan Jumaat lorong sini mana takbir dulu kan? Tak tahu. Jadi confused mana tu. Jadi kalau begitu Jumaat mana yang sah? Jika kedua-dua takbiratul ihram itu berlaku serentak. Kalau serentak Allahu Akbar, yang imam sana Allahu Akbar, habis serentak dengan imam sini Allahu Akbar. Atau diragui, mana satukah yang terlebih dahulu? Atau mensyak, tak tahu mana satu siapa yang sudah dulu takbiratul ihram tu, maka hendaklah dimulakan Jumaat yang baru. Dua-dua tak sah. Dua-dua pun tak sah. Maka kena buat Jumaat yang baru. Kerana adalah tidak mungkin untuk menganggap batal salah satu daripada 2 Jumaat itu tanpa yang satu lagi. Oleh itu kedua-dua Jumaat itu dianggap batal. Kedua-duanya batal. Dalam hal ini disunatkan bagi mereka melakukan solat zuhur selepasnya untuk melepaskan daripada pertanggungjawaban yang dikenakan secara yakin seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Jadi benda-benda ni dari sudut praktiknya hampir tidak berlaku lah, tapi dari sudut hukum dibincangkan. Di sudut hukum dibincangkan. Kemungkinan berlaku, kemudasabahan boleh berlaku, boleh berlaku. Sebab kita sekarang dalam keadaan aman, kan.
So dalam keadaan perang, dalam keadaan musibah, berlaku bala bencana, malapetaka, bencana alam, kadang-kadang benda ini boleh berlaku. Oleh kerana itulah hukum fiqh itu tetap relevan walaupun dalam keadaan tertentu tidak berlaku, seperti dalam keadaan kita yang dalam keadaan aman damai sekarang ni. Baik. Jadi walaupun begitu, kalau dua-dua tempat itu sama serentak takbir ataupun diragui siapa yang takbir dahulu tak tahu, maka dua-dua jadi batal. So dua-dua jadi batal. So kena buat balik sembahyang Jumaat. Buat balik. Jadi kalau dua-dua kena berkumpul di satu tempat lah. Kalau tak berkumpul di satu tempat, dua-dua pun nak buat masing-masing dah berkeras nak buat ke tempat lorong masing-masing juga. Hanya balik asal balik siapa yang dulu. Kan balik asal balik siapa dulu. Jadi kalau dapat diyakini siapa yang dulu, maka dialah yang dapat Jumaat itu. Walaupun begitu, tetap disunatkan juga mereka melakukan solat zuhur juga selepasnya atas dasar kecermatan ihtiyati. Disunatkan. Kalau dia tak buat sembahyang zuhur, tidaklah menjadi kesalahan, tetapi disunatkan buat sembahyang zuhur juga atas dasar ihtiyati, seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Habis itu bab syarat-syarat sah Jumaat. Sekarang ni kita masuk kepada rukun solat Jumaat. Rukun solat Jumaat. Baik. Terdapat 3 fardu yang rukun bagi solat Jumaat. Rukun solat Jumaat, rukun apa maksud? Rukun itulah batang tubuh, dalam bahasa mudah kita batang tubuh sesuatu ibadat itu. Batang tubuh sesuatu ibadat itu. Syarat pula, syarat ialah kewajipan tapi dia bukan jadi batang tubuh ibadat tu, kan? Kalau kita kata rukun sembahyang apa dia? Rukun sembahyang tu daripada mula takbir sampai salam tu hak mana yang wajib dalam tu, itu rukun. Syarat sembahyang, syarat dia tak duduk dalam daripada takbir sampai salam tu, tetapi dia wajib juga. Kalau tak ada syarat maka tak sah juga. Wuduk syarat tapi dia wajib. Kalau tak ada wuduk tak sah sembahyang. Tapi dia wuduk itu batang tubuh solat tak? Wuduk itu bukan batang tubuh solat tu. Jadi dia tak dipanggil sebagai rukun. Tapi bila dalam Jumaat ini batang tubuh solat itu pun rukun, kemudian 2 khutbah itu pun termasuk sebagai batang tubuh Jumaat itu sendiri. Jumaat itu maknanya solat Jumaat satu segi, kemudian gabungan untuk sahnya solat Jumaat itu dia kena campur dengan ada khutbah, 2 khutbah. Maka 2 khutbah itu juga termasuk dalam batang tubuh yang menjadikan sahnya Jumaat itu, ya. Baik. Maka terdapat 3 fardu rukun bagi solat Jumaat, itulah rukun pertama 2 khutbah. Kena didahului dengan 2 khutbah. Solat Jumaat hendaklah didahulukan dengan 2 khutbah yang diselangi antara kedua-duanya dengan duduk. Dia kena pisah dengan duduk. Kalau tak dipisahkan dengan duduk, dia kira 1 khutbah saja. Kena ambil perhatian ni, kan. Kadang-kadang mimbar masjid terlupa nak letak kursi, kan. Terlupa letak kursi. Khatib datang tengok tak ada kursi, dia pun terus berdiri tercegat je, kan. Tak apalah, masa dia mula berdiri tu, daripada awal dia berdiri tu, azan ni dia berdiri tu, tak apa lagi. Kemudian dia baca khutbah. Bila baca khutbah dah tak ada kursi, dia pun terus berdiri juga. Tak sah kalau dia tidak duduk. Kecuali kalau dia memang ada keuzuran tak boleh duduk. Kecuali dia memang tak boleh duduk kerana ada penyakit. Itu tak apalah. Kalau waktu itu duduknya adalah memisahkan dengan berdiri. Tapi kalau dia tidak ada keuzuran apa, dia mesti duduk. Duduk itu syarat untuk sahnya khutbah Jumaat itu. Di antara 2 khutbah itu mesti dipisahkan dengan duduk, ya. Apa itu? Ketika kursi tak ada, apa masalahnya? Duduklah atas lantai, kan. Jadi kadang-kadang keliru, kita ni biasa duduk atas kursi, dah jadi tabiat dah. Oleh kerana tak ada kursi, tak kena duduk dah. Sama macam kita sembahyang atas kursi, dah jadi tabiat dah. Dah biasa sembahyang duduk, datang surau, datang masjid tak ada kursi, dah tak nak sembahyang dah. Apa hal pula dulu orang duduk tak sembahyang atas kursi pun, kan. Jadi apa yang tak bolehnya? Tak boleh nak duduk. Tak boleh apa? Yang pasal kena duduk atas kursi tu. Tak boleh nak turun sujud, tak boleh, kan. Tu yang kena duduk atas kursi tu. Hantu yang tak boleh. Kalau gitu sujudlah sambil berdiri, apa masalahnya? Sujud sambil berdiri, kan. Jadi rokok, bila kita rokok sambil berdiri. I'tidal,
Kemudian bila kita sujud macam mana kita rokok, cuma rendahkan lagi. Kan, itu. Jadi oleh kerana kita duk biasa dah ada kursi, bila tak ada kursi terus tak kerti nak buat apa dah. Kan, tak tahu apa. Sama macam kita dah biasa dulu kan. Kalau buat kira-kira ni pakai kepala otak, tapi bila ada kalkulator, dah tak ada kalkulator tak kerti dah. Tak kerti dah nak kira kan. Jadi begitu kan. Kita kena balik pada asalnya. Jadi kalau kita semayang pakai kursi, kalau tak ada kursi, boleh tak kita semayang? Boleh. Tinggal tengok apa uzur kita tu. Uzur apa yang menyebabkan kita kena pakai kursi tu? Uzur ni adalah sebab tak boleh turun sujud. Oh, yang tu je ke? Tak boleh turun sujud je, cuma nak sujud atas kursi. Kalau begitu tak payah pakai kursi pun tak apa. Berdiri boleh. Tak payah pakai kursi tak apa. Sebab dalam kitab fiqh sebut, siapa yang dia tak mampu untuk turun sujud, maka rokoklah 2 kali sebagai tanda sujud. Rokok yang pertama tu tidak. Kemudian sekali ni rokok tu jadikan dia sebagai sujud, dan kalau dia mampu untuk lebih akhfad, lebih rendahkan lagi daripada rokok yang pertama tadi. Kemudian rokok pertama tu nak bezakan, yang ni adalah sujud, yang tadi adalah rokok. Settle masalah kan. Pasal apa? Pasal uzur dia cuma tak boleh nak turun sujud saja. Kan? Kalau begitu tak ada masalah. Kita kalau itulah penyakit kita pergi mana-mana pun, singgah mana-mana pun tak kalut nak cari kursi, sembahyang sambil berdiri je. Kan? Anak saya dulu pernah macam berbaloi operation kat paha dia tu, so macam tak boleh nak lipat kan. Jadi saya ajarkan begitu. Bila ajarkan begitu, dah orang tak biasa, orang jemaah tak biasa. Mana pernah tengok orang sembahyang berdiri saja, rokok 2 kali. Itu yang jemaah tegur. Pasal anak saya tu waktu tu budak-budak lagi, saya ajarkan begitu kan. Tak sah lah, terus jemaah datang kata tak sah lah kan. Tapi taklah jumpa kita jauh. Anak saya beritahu lah lepas tu, ada jemaah beritahu apa sembahyang macam tu kan, tegur dia kan. Yalah, sebab dia budak kan, waktu tu budak sekolah rendah lagi. Tapi itulah yang disebutkan oleh kitab fiqh macam itulah. Kalau kita tak boleh nak turun kaki bersimen bagi contoh, nak lipat ke mana kan, maka rokok tidak, sujudnya macam mana? Rokok macam rokok lah, tapi sujud lah tu kan, tapi buat macam rokok dan rendahkan lagi daripada rokok yang tadi, untuk bezakan itu ada sujud, yang tadi adalah rokok. Baik. Dalam Sahih Muslim terdapat hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan 2 khutbah di mana baginda duduk di antara kedua-duanya dan baginda berkhutbah dalam keadaan berdiri. Dalam satu riwayat menyebutkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan 2 khutbah dengan baca Al-Quran dan memberi peringatan kepada manusia. Jadi kepada manusia. Jadi ni nak cerita kita hadis ni bahwasanya Rasulullah khutbah 2. Ada 2 khutbah. Tengah-tengahnya dipisahkan dengan duduk. Baru nampak beza kata ada dua khutbah. Jadi oleh kerana itu atas perbuatan Rasulullah SAW itu, maka fuqaha istimewakan duduk itu menjadi wajib antara 2 khutbah tu. So kalau dia tak duduk, baru 1 khutbah baru kan. Kecuali kalau uzur memang tak boleh duduk, ada penyakit ya. Seterusnya rukun kedua. Habis dah khutbah. Secara detail bab khutbah nanti kita bincang pada perbincangan tentang rukun-rukun khutbah ya. Rukun kedua, solat Jumaat 2 rakaat. Solat Jumaat itu dengan 2 rakaat. Maknanya untuk rukun Jumaat itu dia mesti ada 2 khutbah dan dia ada 2 rakaat solat Jumaat. Solat Jumaat dilakukan sebanyak 2 rakaat berdasarkan kata-kata Umar radhiyallahu anhu, al-jumu'atu rak'atani tamamun min ghairi qasrin ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Solat Jumaat itu sebanyak 2 rakaat secara penuh dan bukannya qasar seperti pemberitahuan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sembahyang Jumaat itu 2 rakaat itu dia bukan kita katakan dia diqasarkan daripada solat Zuhur, tak. Dia memang azimah, dia memang syariat dia macam tu, daripada asal lagi 2 rakaat. Bukan kita katakan ini adalah daripada qasar daripada solat Zuhur, tak. Memang dia solat yang tersendiri kan. Cumanya dia waktu je sama dengan waktu Zuhur kan. Jadi solat Jumaat 2 rakaat. Kemudian seterusnya rukun ketiga berjamaah, kita telah pembincangkan dalam syarat sah kan. Dia masuk dalam rukun dan juga masuk dalam syarat sah. Solat Jumaat wajib dilakukan dengan jamaah seperti yang telah diterangkan dalam syarat-syarat Jumaat.
Jadi ada perkara yang ishtirak bersekutu. Rukun pun dia, syarat pun dia. Iaitulah berjemaah dalam solat Jumaat. Dia juga ada rukun dan dia juga adalah syarat. Ada ishtirak gitu. Maka habis itu, maka barulah kita nak detailkan tentang rukun-rukun khutbah. Rukun-rukun khutbah. Baik. Terdapat 5 rukun bagi khutbah yang wajib dilakukan dalam khutbah Jumaat. Kesemua rukun itu mestilah dibacakan dalam bahasa Arab. Ada 5 rukun. Semuanya kena dalam bahasa Arab. 3 rukun yang pertama akan dinyatakan wajib dibacakan dalam kedua-dua khutbah. Manakala 2 rukun terakhir memadai dibaca pada salah satu khutbah seperti akan dihuraikan nanti. Baik. Ada 3 rukun yang wajib dibacakan di kedua-dua khutbah. Apa dia itu? Rukun khutbah pertama dan kedua, memuji Allah. Memuji Allah, bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berpesan atau berwasiat supaya bertakwa. Ini 3 rukun. 3 ni dalam dua-dua khutbah kena ada. Dalam dua-dua khutbah. Khutbah pertama kena ada, khutbah kedua pun kena ada. Iaitulah alhamdulillah, salawat ke atas Rasulullah dan berwasiat supaya bertakwa. Usikum bitaqwallah ataupun usikum wa iyaya bitaqwallah. Sekurang-kurangnya ada pesan bertakwa tu. 3 ni mesti ada dalam khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Baik, manakala 2 lagi, kalau ada salah satu pun dah memadai. 2 lagi apa dia? Iaitulah baca ayat Quran dan berdoa. 2 lagi ialah baca ayat Quran dan berdoa. Ayat Quran dan doa ini kalau ada dalam salah satu daripada khutbah itu dah pun memadai. Kalau buat dua-dua tak apalah, tak ada masalah lagi. Tapi kalau dah ada salah satu pun dah memadai. Tapi yang 3 yang pertama mesti ada pada kedua-dua khutbah. Iaitulah alhamdulillah. Khutib naik tu terus alhamdulillah. Tu rukun tu kan. Sebab memuji Allah adalah rukun. Sekurang-kurangnya alhamdulillah lah kan. Apa kalau disebut panjang lagi tak apalah, alhamdulillah rabbil alamin, tambah dengan baca Quran apa semua lagi kan. Kemudian salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berpesan supaya bertakwa. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Semua ni kena rukun, semua kena dalam bahasa Arab. Habis itu kita dengar saya berpesan kepada diri saya dan kepada jemaah sekalian, hendaklah bertakwa kepada Allah. Tu dia baca dalam bahasa Melayu. Itu dia terjemah Arab, dia dah baca dah pun kan. Dah baca dah sebelum tu. Kalau dia tak baca bahasa Arab, terus Melayu saja tak sah. Tetapi yang khatib kita baca dalam Melayu tu setelah dia baca dalam Arab dahulu, lepas itu baru dia terjemahkan ya. Baik. Itu rukun yang pertama dan kedua, memuji Allah dengan ucapan tahmid alhamdulillah. Dalam khutbah Jumaat mestilah ada pengucapan memuji Allah dan salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kedua-dua rukun ini lafaznya adalah dengan lafaz yang tertentu sahaja, iaitu lafaz memuji Allah hendaklah terdapat perkataan alhamdu. Kena ada perkataan alhamdu ataupun terbitan daripada perkataan alhamdu itu. Seperti disebut bihamdillah. Tak apalah, ada terbitan daripada perkataan alhamdu juga. Bihamdillah. Ataupun disebut ahmadullah. Adalah puji Allah tu. Mana ahmadullah tu dia datang daripada perkataan hamidah juga kan. Ahmadullah. Ataupun disebut lillahil hamd. Ini saja kita pelbagaikan, kita takut-takut dia terkejut pula. Kita dah bisa dengar khatib alhamdulillah, itu ya mula-mula khatib kan. Tiba-tiba satu hari kita pergi sembahyang tahu mana-mana, khatib berkata ahmadullah. Dah confuse dah kita kan. Sah ke tak sah ni cuma ni kan. Jadi bila kita belajar ni, dia terbitan daripada perkataan hamidah, masih ada lagi, maka tetap dinamakan sebagai memuji Allah kan. Lillahil hamdu. Ataupun dia kata Allahu ahmadu, dia mulakan Allah ahmadu, dia takdimkan maf'ul dulu kan. Allah ahmadu, Allah aku puji dia kan. Terjemah dia. Maka itu telah pun dikira sah ada perkataan puji-pujian bagi Allah daripada terbitan perkataan hamdulillah juga ya. Baik. Oleh itu tidak sah dengan mengucapkan lafaz pujian yang lain. Maknanya lafaz pujian itu mesti ada perkataan ha mim dal. Itu kunci dia. Kena ada ha mim dal. Alhamdu ha mim dal ada, bihamdillah ha mim dal ada, nahmadullah ha mim dal ada kan.
Allahu Ahmad, ha mim dal tu ada kan. Itu dalam bahasa mudah lah kan. Kalau tak ada perkataan yang terbit daripada perkataan ha mim dal tu, dia gunakan perkataan lain walaupun maksudnya maksud puji juga, tak sah. Seperti dia menggunakan lafaz syukur, asyukrulillah, syukur tak boleh. Dia kena guna perkataan alhamdu dan ataupun terbitan daripada alhamdu itu. Itulah ha mim dal tu. Ataupun sana as-sana 'ala Allah. Ataupun dia menggunakan lafaz syahadah asyhadu an la ilaha illallah, tak memadai. Dia kena dengan lafaz puji yang terbit daripada perkataan ha mim dal itu juga ya. Pujian itu mestilah ditujukan kepada lafaz jalalah. Pujian itu mestilah ditujukan kepada Allah. Kalau dia kata alhamdulillah ataupun ahmadu Allah ataupun bihamdillah, bihamdillah, ada perkataan Allah tu, mesti ditujukan kepada Allah jadi tidak sah dengan mengucapkan bukan perkataan Allah walaupun dia bermaksudkan Allah. Contohnya dia kata alhamdulillahirrahman, dia masukkan Allah juga ar-Rahman kan, tak sah. Dia kena lafaz atau perkataan lafzul jalalah Allah juga ya. Alhamdulillah ataupun nahmadullah ataupun ahmadullah ataupun bihamdillah ataupun Allahu Ahmad, Allahu Ahmadu. Maka tak sah dengan mengucapkan alhamdulillahirrahman ataupun alhamdulillahirrahim dan seumpamanya. Dah masuk waktu dah? Dah masuk waktu? Sini dah tak ada signal. Dah masuk waktu? Masuk dah kan? Okey. Kalau dah masuk, Ustaz nak berhenti cukup-cukup waktulah sebab kita azan dan teruskan. Baik. Jadi sampai sekat itu je dulu, Kita masih lagi bincangkan dalam rukun-rukun khutbah. Yang pertama ialah pujian bagi Allah mesti terbitan alhamdulillah daripada perkataan hamdu dan mesti kena ada lafaz Allah. Dua tu kena ada. Satu dia pakai alhamdulillah tu, satu dia tak pakai lafaz Allah, dia pakai lafaz lain, alhamdulillahirrahman. Tak boleh juga, tak sah juga kan. Jadi tentang rukun seterusnya itulah salawat ke atas Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan bahaskan pada pertemuan yang seterusnya dengan izin Allah. Jadi sampai sekat itu saja dulu. Mohon ampun dan maaf sebarang khilaf. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Selepasnya boleh azan dan kita sembahyang solat qabliyah dan terus sembahyang jemaah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.